Lupa tak terms bateri tu. Dah 2 tahun tinggal, lupa pakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello guys, welcome back to Voice Out by Voice of Percussion. Jadi untuk pengetahuan sekalian, Voice Out ni merupakan sebuah rancangan yang akan membincangkan tentang industri marching band di tanah air kita. Tanpa melengahkan masa, episod kali ni kita bawakan tamu kita, saudara Mukri Zamzam. Hello Mukri. Hello Hazim. Mukri, kita nak tanya sikit sebelum kita go into deeper discussion kita. So kita nak tanya sikit lah, kata apa, pengenalan tentang Mukri dekat dalam marching band ni. Mungkin Mukri boleh ceritakan sikit mengenai marching band ni, especially Colour Guard. Sebab kita tahu Mukri ni dia major into Colour Guard, and mungkin boleh cerita sikit sejarah macam mana boleh menyertai marching band khususnya dalam Colour Guard ni personally. So silakan. Okay, so thank you. So basically saya betul-betul start aktif waktu dekat UiTM. So basically saya pelajar diploma Landscape Architect UiTM Seri Iskandar Perak. So basically the first year saya masuk UiTM Perak tu, saya tak begitu familiar dengan UiTM punya band. Sebab before tu kan UiTM kan ada DC UiTM kan. So saya agak kurang familiar with DC UiTM sebab before tu macam tahu kat sekolah-sekolah kan, sekolah ada netcom semua tu kan. So bila pergi UiTM, then waktu pemilihan co-curriculum ada tulis pancaragam. So try lah pancaragam. So bila ongoing dekat pancaragam tu, waktu tu adalah kira penubuhan baru lah kalau yang tahu Eximius Regiment UiTM Perak. So basically waktu batch saya lah, mula penubuhan Eximius Regiment tu, before tu ada nama AKDC for UiTM Perak. So that team macam terbengkalai, tak terurus lah, and then pegawai minta untuk kita come out with new line up, new team untuk UiTM Perak. Kiranya so mencari rebranding UiTM Perak punya. Sebab kita pun tak tahu macam apa UiTM Perak punya background semua kan. So tapi bila dah pegawai cerita tu macam okay, sebenarnya UiTM Perak ni tak tersenarai dalam top UiTM punya marching band lah. So basically orang akan nampak Alam, Sarawak kan. So macam tu top yang time tu lah kan. Lepas tu saya bernasib baik sebab saya ada banyak members waktu dekat Perak tu yang betul-betul join band daripada sekolah. Ada daripada STF, mana lagi, Klang High School, ada Asma, ada VI, ada St. John. So diorang ni pun sama juga macam before, waktu kat sekolah pun semua musuh lah, kita cakap musuh lah tiap pergi competition sekolah ni kan. Lepas tu bila pergi UiTM, so dia macam satu miracle happen, tiba-tiba macam dulu musuh, lepas tu tiba-tiba duduk dalam, jadi teammate pula kan, jadi teammate. Lepas tu saya start join aktif daripada UiTM Perak kat situ, and then kira dekat UiTM Perak lah saya start untuk explore lagi banyak pasal marching band, especially Colour Guard punya feel lah. So daripada UiTM Perak juga saya start join solo competition. Macam sebelum ni kita tak banyak on solo competition. Dia macam before this street parade, marching show band dengan drum battle macam tu. So dia start WGI ada kat Malaysia, so dia dah banyak dah Colour Guard kategori. Lepas tu dia ada duet Colour Guard, solo Colour Guard. So daripada situlah saya start untuk build up saya punya career dalam Colour Guard. Faham. Sekejap, Mukri masuk UiTM Perak tahun berapa 2016. Oh, maksudnya start diploma 2016, start daripada 2016, so aktif sampai sekarang.
Betul. Almost 5 tahun jugalah. Jadi macam kita tahu Mukri sekarang dah orang kata apa, boleh kata umur yang kata apa senior lah berbanding saya ni. Saya ni pun start bodoh-bodoh tahun bila 2017 ke 18 tu baru bergiat aktif lah. Jadi nak tanyalah, mungkin Mukri banyak join dengan ataupun banyak menyertai pertandingan-pertandingan ataupun melibatkan diri dengan solo competition ataupun duet competition. Jadi mungkin Mukri punya panggil apa circle dia lebih terdedah kepada marching band tu sendiri. Maksudnya banyak exposure. Jadi seperti yang kita tahu sekarang ni, kita dah 2 tahun pandemik kan. 2 tahun pandemik, jadi banyak aktiviti-aktiviti yang tergendala. So kita nak tahulah, nak tanya perkembangan lah. Macam mana orang kata apa, atau kita panggil cabaran industri marching band ni sendiri pada pendapat Mukri pada waktu ataupun musim pandemik ni. Adakah dia masih lagi berjalan ataupun tak berjalan, ataupun memang dah terkubur, ataupun kita dah tak boleh buat apa. So nak tahulah macam mana. Okay, so basically berat soalan ni. Dia macam satu big. Okay, so basically kita bukan baru rasa benda ni. So basically daripada tahun lepas lagi, kita dah betul-betul macam basically 2020 tu macam I know every team macam aim for something and ada plan sebab 2020 kan. So 2020 orang semua nakkan something and nak achieve something and ada plan yang memang betul-betul besar. Tiba-tiba bulan 3 kena pula PKP time tu. Okay, dah PKP. Kita tahu awal-awal tu macam apa, sebulan. Lepas tu kita pun okay PKP, and then time tu pula kita dah macam demotivate sikit lah. So macam alamak, tak boleh. Sepatutnya kita dah ongoing program apa yang kita dah jalankan kan. Lepas tu tiba-tiba dunia marching band retak lagi hati budak-budak band ni bila WGI pula cancel dia punya event tahun lepas. Habis berkecai. Lepas tu dah WGI pula pun cancel. Memang 2020 ni memang sendu habis lah. So memang kita kata kita pun tak tahu benda nak jadi macam tu kan. So start 2020 kita tengok banyak inisiatif daripada independent team dan banyak agensi lain lagi berkenaan marching band untuk keep going. Macam kita ada Persatuan Penceragam Malaysia pun ada buat event. Lepas tu VP pun ada buat event macam League Challenge dulu. Lepas tu BPH pun ada. So time tu I think macam benda tu yang paling relevan lah untuk masa pandemik tu. Tapi bila kita dah sampai sekarang dah 2 tahun dah 2 tahun hampir 2 tahun tu nak masuk 2 tahun lah. Nak masuk 2 tahun. Bulan 3 tahun 2020. Kita rasa macam dah terlalu lama kita tak berada dalam industri kita yang sepatutnya. Sebab kalau budak-budak macam dia, mesti kita akan tahu bulan 6 sampai bulan 8 tu memang time com lah tu. Itu peak time lah, sebab time tu lah ada DC UiTM, time tu adalah KLIY MBC, AJ MBC. Masa time tu juga ada DCI punya season. So memang waktu tu kita rasa pack lah dengan memang paling best lah kan. Kita dah biasa band camp, lepas tu pergi vibe competition tu, and then bila dah jadi macam ni, kita bukan tak dapat rasa vibe competition tu, vibe practice pun kita tak dapat rasa. So saya rasa semua player, bukan saya je lah, semua player marching band dalam Malaysia rasa macam kalau boleh nak balik pergi dulu, rasa macam tak suka practice. Macam bangun pagi, nak kena bangun pagi kan, band camp Betul. 7 ke apa, tidur lambat kan, penat barai semua. Lepas tu sekarang baru rasa macam that was the best moment yang kita lupa nak hargai time tu. Bila dah jadi macam ni, kita baru rasa macam alamak, kalau lah macam dulu lagi kan best kan. So cabaran yang saya sendiri rasa adalah in term of my career sendirilah. Macam before this saya banyak travel, macam pergi sana, pergi sekolah ni, pergi UiTM sana, pergi UiTM sini untuk sharing lah pasal colour guide, pasal marching band sikit. So kira kita banyak travel. Tapi bila tiba-tiba lockdown ni, bukan kata travel dalam negeri, travel luar negeri tu pun memang tak boleh dah. So memang dalam daerah sendiri pun tak ada sekolah yang buka. So kita macam
aku nak buat apa sekarang seorang-seorang. Memang member tu ada lah, tapi takkan nak praktis 2 orang 3 orang. Dia tak rasa sama macam previous vibe yang dulu. So cabaran dia agak tinggi lah bila kita dah biasa travel and then tak boleh travel. So dia rasa sedikit stres dan tertekan. And then saya rasa semua orang ada cabaran yang sama, which is semua berkaitan instrumen. So macam especially player brass lah, kita tahu brass punya instrumen sangat-sangatlah perlukan maintenance yang tinggi lah kan. Betul. In term of dia punya mouthpiece lah, semua benda lah. Nak cuci satu trumpet tu pun dah tahu dah berapa masa nak ambil. Ya, tapi kita tengok sekarang ada team, ada sekolah yang daripada first PKP dulu sampai sekarang instrumen dia dalam band room je. Cuba bayangkan like 2 years instrumen tu tak ada apa-apa. So tak berusik lah. Tak berusik. Macam kalau ada ambil main sikit tu tak apa juga, ini tak berusik. So kita tahu condition instrumen tu macam mana. And apa yang saya fikirkan adalah ke depan ni mungkin ada harapan untuk macam band punya industri dalam Malaysia, tapi literally memang kena start betul-betul daripada bawah balik. Sebab I know instrumen semua kita boleh bayang lah condition dia macam mana. Nak kena bukan takat berlumut lah, dah macam-macam lah dalam sebab previously saya ada join UiTM Penang. Macam dia buat gotong royong lah, kemas band room dia, cuci instrumen. Time tu I think bulan 11, bulan 12 tahun lepas macam tu lah. So time tu pun trombon tu dia punya lumut dah bukan hijau dah biru dah. So nak takut betapa lamanya kan tu. So macam saya cuba bayang mana band yang tak maintain instrumen dia daripada first PKP tu. So I think cabaran paling besar kita ke depan ni adalah macam ni kita nak build up balik industri ni. Adakah habis this pandemik, macam pandemik ni mungkin tak habis, tapi habis situation ni, adakah situation kita akan bersambung daripada 2019 tu terus sambung bila-bila, ataupun dia macam kita kena start from bawah balik macam kalau Get saya rasa tak berapa banyak masalah sangat, sebab in term of equipment dia less maintenance, saya cakap semuanya dia lack of practice punya tempat lah. Sebab macam kita sekarang nak practice susah, macam selalu pakai Dewan ke court ke, so sekarang terpaksa depan rumah je lah, itu je court yang boleh pun. Faham. Jadi Mukri kan tadi Mukri dia cakap ada banyak banyak sharing dengan sekolah-sekolah, dengan UiTM lain kan. Jadi macam mana Mukri sekarang, macam yelah kita dah 2 tahun tak bersama, which is kita tak berjumpa ataupun have a personal training ataupun coaching ke ataupun sharing dengan pelajar-pelajar yang lain kan. Jadi macam mana Mukri keep in touch ataupun contact dengan diorang semua ni? Adakah macam ada buat Google Meet macam ni ataupun buat Zoom and lepas tu share dengan semua orang, ataupun sekadar video call ke, ataupun macam sekadar buat video tunjuk korang ini gaya baru, yang ni teknik baru and so on. So macam mana Mukri keep in touch and pastikan apa yang Mukri nak share tu sampai kat orang-orang ni? So basically macam sekarang saya tak ada specific team ataupun specific group yang saya betul-betul macam saya kena push untuk dia dapat ataupun dia buat benda ni. Macam before this saya ada tanggungjawab untuk jaga UiTM Penang. So by that bila dah lockdown, basically bila saya ajar team tu, saya akan cuba untuk galakkan player tu ada equipment sendiri, at least ada flag sendiri. So that senang kalau dia bukan sekadar kat rumah, bukan sekadar kat UiTM ataupun sekolah je dia boleh praktis, tapi dia boleh bawa balik flag tu. Macam time cuti SEM ke, dia boleh bawa balik flag tu. So dia still ada connection untuk praktis. So dia tak ada loss access dengan dia punya equipment. So kebanyakan player yang saya ajar, yang saya jaga, mostly ada equipment sendiri, especially flag lah. So ada yang ada rifle sendiri, ada equipment lain sendiri. So itu bergantung atas kemampuan dia orang lah. Sebab nak beli satu instrument tu kadang-kadang bukannya murah kan. So
for me, apa yang saya cuba buat adalah before this saya ada Google Meet and so on, tapi bila dah tak ada betul-betul spesifik responsibility, so saya sekadar share yang saya rasa saya boleh share. Sebab kadang-kadang saya pun tak banyak masa macam sebelum ni. Macam before this, time study ada specific time. Macam bila sekarang dah kerja, so dia agak masa tu kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang macam kita plan nak buat benda ni tapi sebenarnya tak dapat buat pun. So in term of connectivity dengan others player tu throughout group WhatsApp je lah. Tapi untuk macam nak sharing pun kadang-kadang for me it's not the time untuk kita sharing okay kita buat skill ni, sebab I know everyone macam sedikit down and tak ada semangat for marching band. So apa yang saya buat adalah saya cuba sharekan video-video marching band yang nowadays, macam sekarang kan DCI tengah ongoing season, so nak ambil balik dia punya semangat, aura dia orang. So macam tengoklah DCI, tengok ni DCI. So even macam kita Malaysia ni tak boleh nak buat macam tu, tapi dengan DCI ni saya rasa macam DCI ni kalau budak-budak marching band tengok, dia bukan sekadar tengok, dia akan di dalam tu, dia akan masuk dalam DCI tu. Macam even tengok video je tapi dia rasa macam weh gila gempak tu team ni semua macam ni kan. So daripada macam even me myself pun kadang-kadang rasa macam down, tak tahu nak practice apa, tak tahu nak buat apa. So video band lah yang saya akan buka and then akan gain semangat tu balik, macam tu lah. Okay, faham. Kiranya Mukri pernah lah Amin kata buat sharing dengan pelajar sekolah, pelajar universiti pun pernah juga. Kiranya dua-dua golongan ni pernah lah kan. Jadi nak tanya lah quick question, antara dua orang kata golongan ni, pelajar sekolah dengan pelajar universiti, mana yang lagi senang nak handle ataupun senang cakap mana yang lagi senang dengar, yang boleh dengar cakap kita lah? Boleh dengar cakap in term of that, saya rasa budak sekolah lah. Sebab macam mungkin dia ada sedikit rasa takut ataupun respect tu, sebab dia macam ni abang ni datang daripada mana-mana, macam dia ajar kita. So kalau aku tak buat ni aku kena marah. Kalau macam universiti, kadang-kadang kita dah rasa macam kita dah sebaya, tapi dia ada pro and cons dia. Macam budak-budak uni dia cepat tangkap lagi sebab dia dah mecit kan. Budak-budak sekolah ni kadang-kadang biasalah nakal-nakal sikit tu. Tapi in term of senang ajar, budak sekolah lagi lah. Budak sekolah lagi lah. Maksudnya experience dengan sekolah tu lagi senang lah nak handle daripada budak universiti lah. Okay, faham. Saya sendiri macam saya memang bukanlah nak kata saya ni orang marching band yang memang tahu semua benda. Saya more into percussion lah kan. Bukan pit, bukan brass, brass saya dulu ko brass band, main tuba, tapi bodoh-bodoh je lah kan. So tak tahu sangat lah. Jadi tapi saya tak tahu lah, sebab ini saya punya experience dan saya tengok dekat luar sana kan. Betul ke CG ni kan, sebab saya tak join CG. Saya toss pun saya tahu toss dengan double toss. Double toss tu je. Saya tak tahu lah kan. Main 45 ke apa, tak erti lah. Tapi betul ke CG ni dia dalam orang kata kalau dia adalah play CG, kebanyakannya dipelopori oleh golongan-golongan player wanita. Betul ke? So basically dalam Malaysia saya rasa benda tu perception orang yang kata sebab player CG dalam Malaysia, kita boleh tengok most sekolah akan pakai perempuan. Macam contoh dia ada sekolah dia campur-campur kan, tapi line up colour guard dia semua perempuan. Kalau dia lelaki pun seorang dua, macam tu je. Tapi for me it's not about orang cakap gender lah, tak semestinya perempuan masuk colour guard, lelaki masuk bateri macam tu, tak ada. Bateri panggil dah lupa terms bateri tu. Dah 2 tahun tinggal lupa pakai. So kalau yang nak senang kita tengok, kita go to DCI lah. So bila kita tengok DCI ni, tak semestinya kita cakap perempuan je yang boleh menari ataupun yang boleh buat satu
move yang cantik, tapi sebenarnya ada apa laki yang kadang-kadang lagi better daripada perempuan yang boleh buat macam tu lah. Faham. Mungkin kenapa kat sekolah kalau kita kata dia punya line up dia ramai perempuan tu sebab diorang tubuh badan diorang lebih fleksibel kot daripada lelaki kan. Macam kalau nak buat orang kata nak buat koreografi dia macam lebih mudah lah perempuan untuk adapt benda tu sebab badan diorang lebih fleksibel. Lelaki kan keras sikit kan. Tapi betul. so disebabkan itu nak tanya lah kan, betul ke kalau orang kata kalau lelaki, contohlah kalau dalam line up tu ada contohlah kita kata 15 orang kan, and then 13 daripada 15 tu semua perempuan. Macam ada saya tengok ni pelajar universiti lah, saya tengok UiTM Shah Alam Boss tahun 2017 rasanya kan, dia punya player dia hampir belas-belas, saya tak ingat berapa belas, tapi dia punya player CG lelaki dia 2 orang je. So macam uish, powernya lelaki ni yang boleh masuk kan dengan perempuan ni kan. Tapi saya nak tahu lah, betul ke kalau macam kalau golongan lelaki yang minoriti yang join CG tu, dia biasanya dia cenderung berperwatakan lembut ataupun dia berjiwa wanita, ataupun dia sebenarnya dia keras tapi sebab dia macam badan dia memang lembut, dia join CG. Faham. Okay, so basically this question macam selalulah yang kita dapat kan macam so macam kadang-kadang kita tengok orang join Color Guide ni dia berperwatakan lembut, tapi sometimes ada orang tu dia memang dah daripada zahir dia, daripada nature being dia dah memang lembut macam tu. So it's not about lembut ataupun macam apa perwatakan macam tu lah, tapi for me kita dalam tu kita bawa diri kita. Macam kalau contoh kita macam ada someone lelaki yang dia ni memang betul-betul tegap lah apa semua, dia memang dia tak ada perwatakan lembut pun, tiba-tiba dia join Color Guide, so orang akan macam expect dia ni betul ke join kan. Tapi basically ramai saya jumpa yang macam tu somehow in term of flexibility mungkin dia kurang, tapi dia ada benda yang orang lain tak ada dalam tu, in term of macam energy yang betul-betul. Contoh dia boleh toss rifle dia 7 ke 8 ke, so macam mungkin dia ada ability ataupun advantage dekat situ yang orang lain tak ada. So dia orang perlukan orang macam tu untuk dia punya show ke, dia punya program ke macam tu kan. So basically, tapi kalau macam yang soalan tadi, kalau 13 orang perempuan lepas tu 2 orang lelaki ni, somehow kadang-kadang dia bila dalam praktis dia berperwatakan lembut macam tu sebab majoriti kat situ perempuan, tak kena nak kasar-kasar. Tapi bila dia di luar, dia change karakter dia jadi diri dia. So bila dia dalam praktis dia macam tu, sebab kita tahu macam dalam marching band, even percussion sendiri pun, contoh satu line up bass ni kita cakap memang kawan baik lah. Kalau ada 5 orang bass tu memang pergi mana-mana tu kena pergi sekali lah. Sebab dia orang ni macam sehati sejiwa lah macam tu. Betul. So I think bukan bass drum saja, tapi semua line up pun ada that connection lah macam tu. Sebab kita kena into kita punya team supaya benda tu macam kita tak nampak macam kalau kita berperwatakan macam ni ataupun kita join dia orang dengan macam ni, effect ke kita punya practice ataupun effect ke kita punya show. Tapi for me dia effect sebab kita dah selesa dengan team tu, and bila kita main kita tak rasa macam kita sekadar main, so kita rasa enjoy sebab kita dah ada member kita. So kiranya dia based on section lah. Kalau contoh section CG ni contohlah most of the player tu semua lelaki, so dalam tu dia memang keras lah, tapi dia punya show dia still badan lentik-lentik lah. Banyak je sekolah-sekolah lelaki semua, tapi dia punya flexibility dia lagi better daripada perempuan lah. Macam tu kita boleh tengok banyak dalam Malaysia. So kiranya kata dia punya dalam show je lah dia macam tu, but in real life dia still berperwatakan gentleman lah. Gentleman. Okay, faham. Sebab saya nak tahu juga benda ni, sebab macam mungkin sebab tadi pun Muki cakap
ramai orang tanya. So saya antara orang yang nak tahu jugalah kan. Sebab saya bukanlah kita tak rapat dengan CG kau waktu join band dulu kan. Tapi kita tak adalah nak go into deeper discussion macam ni kan. Just nak tahu je. So mungkin ni ada pencerahan untuk orang ramai kat luar sana. Mungkin kalau korang yang pernah join, korang tertanya-tanya kenapa section CG ni ramai perempuan tapi ada 2-3 lelaki. Mungkin ni antara sebab-sebab yang Mukri dah terangkan tadi. Okay, alright. So kita nak tanya satu lagi. Tadi Mukri pun ada cakap tentang tak semua player ada equipment yang lengkap untuk diorang punya training kalau nak buat personal training kan. Jadi betul ke marching band ni, ataupun nak tanyalah, marching band ni dia memang perlukan kos yang tinggi ke? And macam kalau yang melibatkan instrumen kita faham lah kan, tak semua orang mampu. I mean instrumen macam pit, battery, even brass ni dia memang lower brass ke apa panggil flute yang tiup-tiup ni, woodwind semua tu kan. Woodwind semua yang tiup-tiup tu memang harga dia ribu-riban lah kan. Yeah. Tapi untuk CG ni dia cost dia mahal tak? I mean ataupun dia paling murah berbanding dengan semua section? So this is question yang saya rasa ramai orang tahu lah. Basically Color Guard ni saya rasa dia punya cost paling rendah lah compared to semua section. Tapi macam contoh percussion, in term of dia nak ada sebiji snare tu impossible, tapi dia boleh counter on, dia beli drum pad, dia beli stick kan. So stick tu dia boleh main dekat atas drum pad and dekat atas snare. So nak beli snare seketul tu memang tak lah kan. So in term of beli snare seketul, so dia beli drum pad. So itu pun dah memadai dan cukup untuk dia praktis. Tapi dia punya feeling tak sama macam dia praktis dengan snare yang betul dengan dia praktis ke atas drum pad. Sebab kita tahu bunyi pun kita dah boleh agak berbeza. So macam kalau brass lagi lah, kalau takkan nak beli mouthpiece saja kan. So kalau beli mouthpiece saja nak buat apa kan. So nak kena ada macam percussion tadi dia ada solution dia untuk dia praktis. Macam brass ni saya tak tahulah, mungkin kalau ada tuba plastik ke kan boleh praktis ke mana, kita tak tahulah. Sebab sebelum ni pernah nampak trumpet je plastik kan. Plastik pun hampir 1,000 jugalah, tapi still tak sama dengan steel punya yang betul. Sebab mungkin sound quality dia agak berbeza kan. Tapi in term of Color Guard, saya macam simple lah. Macam contoh sebiji trumpet kita boleh beli semua equipment Color Guard yang kita ada, flag, rifle, saber. So dia macam dah lengkap dah kat situ. So Color Guard ni dia punya advantage dia dekat situ lah. Sebab equipment dia tak terlalu mahal. Cumanya equipment dia susah nak dapat. Macam kalau percussion dengan brass, kita ada banyak kedai muzik dalam Malaysia, tapi tak semua kedai muzik yang ada equipment Color Guard. Sebab kita tahu Color Guard ni taklah lama dan famous brass dengan percussion. Macam brass dengan percussion ni memang semua orang tahu. Macam Color Guard ni budak-budak band je tahu. So bila kita nak dapatkan equipment, kita terpaksa ambil daripada yang paling dekat lah, Thailand atau Indon. Itu je lah. Kiranya susah nak dapatkan dekat Malaysia sendiri. Stok daripada Malaysia tu kalau ada tu ada, kalau tak ada tu memang kena tunggulah sebulan 2 bulan. Macam sekarang nak dapat tu memang tak boleh lah, sebab barang daripada luar pun susah nak masuk. So dia agak pricey lah nak dapat pun. Cuma barang dia lebih murah lah berbanding section lain punya equipment. Okay, one quick question. Okay, boleh tak senaraikan apa equipment, equipment basic yang kalau dia as player Color Guard yang dia kena ada? Yang setakat saya tahu pole dengan rifle. Ada lagi ke benda lain? Kalau complete set lah for me, macam just ada flag, rifle and saber. So kita ada dua sub equipment, which is satu flag lah. Of course Color Guard ni kira kalau kau masuk awal memang tu je equipment yang kau akan training kan. Memang flag je kau pegang. And then bila kita dah okay ataupun dah pandai main flag, so kita akan move to weapon side. So weapon ni kita ada banyak lah, blade lah, rifle lah, saber lah. So basically yang dua yang paling penting lah for me, which is saber dengan rifle.
So basically dekat Malaysia kita punya pendedahan tak terlalu meluas. So rifle dengan flag dia dah ramai orang tahu, ramai orang pernah main on behalf of Color Guard. Tapi on behalf of saber tu sendiri kita tak banyak pendedahan dan tak banyak team yang ada equipment tu. Sebab satu, nak dapatkan saber yang original betul-betul tu memang itu je lah equipment yang paling mahal saya rasa. Sebab tu saja macam dah hampir 1,000 kan kat situ. So agak saber daripada besi ke plastik? Besi, yes. Oh, besi. Okay. Okay, Mukri, tadi kita dah tanya tentang equipment yang diperlukan dekat dalam marching band, especially section Color Guard. So tadi kita ada kita ada flag, lepas tu kita ada rifle. Dan juga rifle dan juga saber. So 3 benda ni benda asas ataupun basic lah untuk Color Guard kan. Jadi kita nak tanya lah kan, anda kata Mukri ni menjadi seorang jutawan dekat Malaysia kan. So kita bagi 3, let's say kita bagi 3 perkara lah. Apa 3 perkara yang Mukri akan buat perubahan pada industri marching band ni sendiri? Mungkin nak tertumpu kepada sesebuah marching band tertentu, ataupun mungkin nak ubah landscape keseluruhan ke apa. Apa yang Mukri akan buat? Okay, soalan dia. Jadi jutawan jadi jutawan, amin. So kalau jadi jutawan, apa 3 benda yang saya akan buat? Okay, so the first thing yang basically saya pernah idamkan, saya pernah bercita-cita lah, for Malaysia to have an academy for marching band, which is macam kita tengok luar negara ada academy sendiri kan. Macam Blue Devils dia ada satu dia punya branding sendiri, yang mana dia orang ada parent support semua, yang anak-anak dia orang pergi macam pergi sekolah, lepas tu habis sekolah hantar pergi practice Blue Devils. So macam my aim and my dream is kalau Malaysia ada satu nak cakap academy marching band sendiri. Sebab kat Malaysia kita tahu banyak akademi macam renang lah apalah. So basically perception rakyat Malaysia kadang-kadang kebanyakan lah dia cakap budak-budak sukan, budak-budak yang aktif sukan ni belajar tak pandai sangat pun. So macam sebab tu lah kalau dia belajar tak pandai, dia boleh ada benda lain yang dia banggakan family or diri dia, which is dia tak pandai belajar tapi dia power sukan, dia power. So macam same goes to marching band. Sebab saya tahu tak semua budak band perform in study. Macam kadang-kadang especially time band season, nak dekat band season nak practice, kadang-kadang tinggal kelas lah, pergi practice seminggu tak masuk kelas. So macam ada budak band yang perform in study, tapi kita mungkin kalau buat academy tu, kita boleh lahirkan ramai lagi player-player marching band dekat Malaysia yang betul-betul strong. So tu satulah saya punya, kalau saya kaya, saya nak buka academy which is dia macam sekolah tapi sekolah marching band. Faham. Form 1, Form 2, Form 3 final exam dia adalah apa-apa kan. So dia macam academy sendiri. Dia macam sekolah sukan tapi khusus untuk marching band lah. Macam tu. Faham. Kelas A untuk kelas win, kelas B untuk kelas percussion. Dah nampak dia punya visi dia tu. Dia punya vision dia. Bagus. The second one is untuk ada Malaysia untuk ada satu independent marching band lah. Sebab macam sekarang kita tahu kita ada banyak independent group. Family, Voice Percussion, kita ada Voice Percussion, kita ada Vibe, kita ada Vortex, Winter Guide. Lepas tu on behalf of Battery Hits pun kita ada side Battery Hits, Battery Percussion, Battery Hits Color Guide. Lepas tu banyaklah independent team, tapi kebanyakannya macam bergerak secara sendiri. Dan kita tengok dia bergerak ikut section. Macam kebanyakannya fokus more on section. So kita tak ada betul-betul like marching band independent dekat dalam Malaysia. Kalau kita tengok negara jiran kita, Thailand dengan Indon pun, kita dah boleh tengok banyak dia orang punya independent marching band. Sebab dia orang tak nak hentikan macam budak-budak ni daripada sekolah, habis-habis sekolah macam tak tahu pergi mana. So macam dia orang tubuhkan satu. So macam kalau dah kaya, of course lah kita tubuhkan benda tu. So come join us, instrumen disediakan macam tu. Dah kaya kan, belilah instrumen banyak-banyak kan. Betul. So the third one is nak tengok lah
team Malaysia compete, tiba-tiba ada bendera Malaysia dekat DCI kan. So macam masuk dekat Lucas Oil Stadium tu, baju warna jalur gemilang ke Malaysia kan. So macam dia satu kebanggaan sebab walaupun sekarang kita baru ada the only man yang pergi DCI, Eddie Wafri, tu pun kita dah rasa macam ada player ataupun ada rakyat Malaysia yang dah join DCI. So just imagine macam kalau satu team pergi DCI, even kalau tak menang pun tak apa, janji pernah perform kat situ. So a big history for marching band punya industri lah. So itu tiga perkara lah kalau kaya kan. So kita tak tahulah kau ada jutawan kat luar sana yang sponsor marching band Malaysia ke. InsyaAllah kalau ada rezeki, mungkin antara viewers kita kat sini merupakan seorang jutawan, mungkin dia dapat apa ideanya kan. Mungkin lepas ni dia boleh contact kita untuk kata bab instructor tak payah, Malaysia dah banyak instructor, dah boleh ajar dah. Betul. Tinggal nak cari player, nak cari instrumen, nak buat team, hantar tempat je. Tempat training. Betul. Tempat training. Sebab difahamkan untuk marching band ni tempat-tempat dia kita perlukan big space lah kan. Ya. So kita pun asyik guna tempat orang je, court futsal, court badminton tu je. Faham? Kita rasanya siapa yang join marching band pernah melalui perkara-perkara sedemikian lah kan. Training paling tak ada jalan tar parking tar. Betul. Itu memang lumrah. Lumrah. Okay. Jadilah tadi Mukri ada sebut pasal kita nak hantar tim untuk pergi ke WGI kan. Andai katalah Mukri sendiri diberi peluang untuk masuk mana-mana tim WGI ataupun DCI kan. Mungkin ada qualification yang dah lepas lah, tinggal nak masuk wakil. Jadi Mukri rasa tim mana yang menjadi pilihan dan kenapa? Memang rasa nak sangat join tim tu. Wow, itu tak pernah lagi orang tanya soalan macam ni. Ini macam first time orang tanya ke. Macam nak masuk tu dah impossible dah, tapi tak boleh dah DCI sebab dah lebih umur kan, Tapi if macam andai lah saya cakap tadi, kalau ditawarkan bermain, of course I'm choosing the Blue Devils. Weh, dah siap pakai baju lah. Kita tak perasan lah sebab baju tu kamera separuh je kan. So of course lah even, tapi saya punya favourite team dekat DCI pun bukan Blue Devils. Saya minat Carolina Crown. Tapi based on kita tahu Blue Devils punya story ni, kita tahu dah dia punya achievement, berapa kali dia menang champion. Lepas tu dia punya program itself tu memang betul-betul wow. And nak masuk Blue Devils ni bukan calang-calang orang lah, sebab diorang kan dah ada macam akademi diorang tadi kan. So diorang akan bentuk daripada awal tu. So siapa outsider yang tiba-tiba join Blue Devils A tu macam memang nasib baik lah. So if ditawarkan main DCI, Blue Devils lah the team yang kalau saya tanya, rasa player Malaysia ramai ni fans Blue Devils ni. Itulah. Kalau saya sendiri bukanlah kata tak minat Blue Devils, tapi kita minat masing-masing kan. Macam saya sendiri, saya more to Cavaliers lah. Tapi Cavaliers. Budak-budak percussion mesti go Cavaliers or SCV. Betul. Tapi itulah sebab dia ada kriteria je lah yang macam terasa dia kena dengan jiwa kita kan. Kenapa kita minat team ni? Even kalau betul. Macam ada certain time team ni menang, tiba kita macam team yang kita suka tu lagi best lagi. Betul. Even dia tak menang pun. Mungkin sebab dia punya program, dia punya lagu, dia punya playing dia macam kita rasa kita boleh ikut dah kan. Kena. Yes. Dia kena dengan jiwa kita. Kita ni banyak sebut pasal marching band yang dekat luar sana kan, which is macam dekat US, dekat kalau kita kata kalau nak banding dengan Asia sendiri, kita ada Indonesia, kita ada Thailand yang kata dia punya industri marching band dia memang kata kukuh lah dalam industri. Maksudnya bila sebut je orang tahu. Tapi kenapa kalau bila kita kata dekat Malaysia ni, dia macam tak dapat sambutan secara menyeluruh.
Macam bila sebut marching band ni macam orang yang join marching band je tahu, ataupun orang yang macam daripada sekolah marching band je tahu. Maksudnya bila sebut contohlah kita pergi sekolah-sekolah biasa yang tak ada marching band, bila dah masuk dunia luar macam marching band, dia ingat askar, dia ingat macam pacaragam, TUDM, PDRM macam tu je. So kenapa mungkin rasa kenapa benda ni macam tak dapat sambutan sangat dekat Malaysia? Mencabarnya soalan dia. Berat soalan malam ni. So basically kalau kita tengok on dia punya program ataupun aktiviti marching band tu sendiri, kita rasa marching band Malaysia sedikit kurang lah macam competition. Of course competition satu sebab kita macam kat Malaysia kita sekarang macam ada Netcom, KLI YMBC dengan AJMBC. So tiga-tiga ni pun kalau kita flashback balik, kebanyakannya akan berlangsung dalam tempoh yang dekat-dekat, which is dalam maybe bulan yang sama ataupun kadang-kadang minggu yang sama. Lepas tu DC UiTM. So kalau kita tengok 2019, mungkin Netcom bulan 6, bulan 5, bulan 6 macam tu, bulan 6. Lepas tu DC, AJMBC dengan KLIY tu macam seminggu tu 3 competition dalam tu. So dia jadikan kita kurang kurang pendedahan sebab kita main dalam circle time tu je. So awal tahun dengan hujung tahun kita tak ada exposure about marching band dalam Malaysia lah kita cakap. So tapi kita tak salahkan penganjur ataupun organizer competition juga sebab kita tahu awal tahun siapa je yang prepare untuk pergi competition kan. Tiba-tiba nak buat competition bulan 2, sekolah pun baru buka. So kalau buat competition bulan 11 ataupun bulan 12, time tu dah dekat hujung tahun, which is final exam lah Malaysia and so on kan. So for me macam kalau boleh competition tu kita adakan macam at least sebulan ataupun 2 minggu ada satu competition. Tak adalah 2 minggu satu competition tu, cuma maybe kita ada 5 competition dalam Malaysia tapi kita hadkan dalam tempoh 3 bulan. So within 3 month ni akan berlangsung 5 competition ni. So jangka masa dia tu agak panjang and banyak band boleh prepare. Satu lagi pasal marching band kita punya industri ni tak dikenali ataupun tak mendapat sambutan, satu sebab faktor kewangan juga kot. Sebab band, kita tahu band memerlukan kos yang tinggi in term of instrumen. Nak ada instrumen satu, lepas tu nak maintain instrumen tu, lepas tu kalau nak pergi competition, duit nak pergi competition lagi. Contoh competition kat KL, sekolah dekat Perlis, bas lagi, penginapan dekat sana. So dia agak kita cakap tinggi lah kos dia kat situ, and mungkin sekolah tak boleh bagi sepenuhnya dan student pun tak boleh nak keluarkan duit yang banyak untuk diri diorang pergi competition yang macam tu. Sometimes fee competition pun memainkan peranan juga. Ada competition yang sampai satu kepala berapa puluh ringgit semua tu kan. So tu pun duit lah selalunya yang saya nampak sekarang yang menjadi penghalang besar lah untuk marching band establish betul-betul kukuh. Sebab saya rasa kalau Malaysia ni kita betul-betul dah boleh sama dengan Indon and Thailand because of kita ada 2 jiran yang betul-betul strong dalam marching band. And dekat Malaysia sendiri kita tahu banyak sangat sekolah yang ada marching band. Kadang-kadang yang kita selalu dengar VI, St. John kat KL, lepas tu dekat Johor ada SIGS, STF, dekat Kedah ada Kek Hua, Asma, Polis Sultan Abdul Hamid. Tapi sebenarnya in term itu adalah top band yang kita kenal. Sebenarnya dalam negeri sendiri tu, even Kedah sendiri pun saya kadang-kadang macam sekolah ni ada band kita tak tahu pun. Sebab diorang macam tak ada pendedahan luar. Diorang main event dalam sekolah, event kat area tu diorang je. So pendedahan kat situ in term of kita cakap dalaman sendiri, band punya dalaman. Macam kadang-kadang cikgu dia sendiri macam tak payahlah pergi competition, kita belum bersedia lagi. So macam kalau every year kita belum bersedia lagi, dah 20 tahun dah belum bersedia lagi, sampai dah ketinggalan dah dengan trend marching band sekarang. So dia agak berat dan susah lah untuk kita comeback balik. So the best way for me adalah untuk band yang strong
boleh tolong band yang kurang strong. Macam sekarang kita dah tak boleh buat apa-apa lah. Kita kena tunggu pandemik ni surut sikit, kita dah boleh bergerak semua. So I hope lah marching band Malaysia boleh sama-sama naik lah. So mungkin sebab competition kita pun satu competition kita nak dapat 10 participant team pun susah gila. So kalau kita tengok Indon punya competition, satu competition dia marching show band 20, 30 team, macam banyak gila team diorang kan. Sedangkan Malaysia nak dapat 5 pun macam dia susah sangat-sangat. So sebenarnya ada team yang boleh hantar, tapi disebabkan maybe faktor duit ataupun persediaan band tu sendiri tak cukup lengkap. Alright. Kita ada satu lagi soalan terakhir kan. Mungkin Mukri merupakan alumni UiTM. Saya sendiri pun merupakan alumni UiTM yang orang kata apa, kita pernah join pertandingan UiTM, pertandingan percussion UiTM. Kita panggil DC ya. Kalau orang dulu DC, kita panggil DC. Sekarang dipanggil pertandingan perkusi. Pertandingan perkusi UiTM kan. Biasanya event-event percussion ni biasanya dia punya participation dia secara menyeluruh. Jadi mungkin rasa kan untuk pertandingan percussion UiTM ni patut tak kita buka kepada participant daripada luar, maksudnya bukan daripada UiTM sendiri. Macam pernah dibuat tahun 2019 tak silap saya, drum battle rasanya. Waktu drum battle dulu sepatutnya kita ada UiTM je, tapi ada juga daripada sekolah, daripada tak silap saya ada RSP. Patut tak kalau macam patutnya contohlah the whole show tu bukan sekadar UiTM je, kita panggil sekolah lain macam tu, kita buka untuk sekolah bertanding sekali ke kan, independent team untuk bertanding sekali ke. So mungkin rasa benda tu patut tak dibuat. Andai katalah kalau kita kata kita dah COVID, kita dah settle kan, InsyaAllah kalau by 2021 kita dah tak ada PKP, so 2022 kita dah boleh buat pertandingan macam biasa. So mungkin rasa patut tak untuk pertandingan UiTM ni dikembangkan dia punya participation dia, so that macam UiTM ni dia tak terdedah kepada UiTM saja. Faham tak? Ataupun mungkin ada pandangan yang lain. Okay. So saya akan bagi jawapan dan kenapa saya berkata begitulah. Okay. So saya rasa patut. Okay, satunya sebab macam sekarang kita tahu competition dekat Malaysia tak banyak, dan kita ada competition UiTM, which is competition UiTM ni dia tertutup. So dia agak kat situ sepatutnya kita boleh je engage dengan sekolah-sekolah ataupun tim-tim luar, tapi bila dia tertutup, dia sesama UiTM saja, dia jadi macam 2019 dia open for drum battle. So I think is a good step untuk dia buka. So macam Hazim cakap tadi, kalau dia buka untuk all kategori, macam Color Guard pun dia open, untuk Big Show pun dia open, maybe dia ada lagi kategori lain, Street Parade ke apa kan, so dia open. I think itu akan jadi lebih menarik sebab satu, macam Hazim cakap tadi, macam kalau UiTM dengan UiTM, kita dengan UiTM je, kita akan tahu, macam kita akan takut dengan tim tu je, macam semua orang akan macam okay Shah Alam, okay Arau, okay Sarawak, so semua macam lingkungan tim tu je, so dia tak ada exposure kepada tim luar. So solution dia adalah kita boleh je buka untuk mana-mana team lain yang nak join, tapi kita separatekan on behalf of category, which is semua orang bertanding sama, tapi on behalf of hadiah ataupun award, kita ada UiTM punya side. So maknanya UiTM ni UiTM sahaja. So ada yang open. So open ni semua orang layak untuk bertanding. Macam UiTM ni dia boleh bertanding dua lah. Satu UiTM punya, satu yang open punya. So dia akan banyakkan lagi award dekat situ. Lepas tu dia akan banyakkan lagi team dekat situ. And at the same time UiTM sendiri boleh orang cakap beri pendedahan kepada budak-budak sekolah. Macam certain sekolah dia macam habis-habis sekolah tak tahulah nak sambung U mana, sedangkan banyak kita tengok budak-budak band yang daripada sekolah yang kuat-kuat, dia masuk U macam dia dah tak sambung dia punya career dia as a marching band members tu, sebab dia tak tahu. Kadang-kadang ada saya jumpa macam kat UiTM sendiri pun macam dia cakap
kita ada pancaragam ke? Dia macam ada. Sedangkan dia dah 2 tahun dekat UiTM, dia tak tahu yang UiTM tu ada pancaragam. Padahal dia budak band. So dia macam kita boleh beri pendedahan kepada budak-budak sekolah yang join competition tu, macam dia dah boleh tahu, okay, kalau dia nak masuk UiTM ni, dia dah nampak dah, okay, ni team macam ni yang aku. So dia dah boleh aim dah nak pergi team mana, nak masuk UiTM mana. So in term of course, dia dah boleh pilih kat situ, okay. And exposure kepada UiTM jugalah, diorang akan cari, okay, aku nak masuk, contoh aku nak masuk UiTM Shah Alam sebab nak main band UiTM Shah Alam. So dia akan carilah course dekat Shah Alam, course apa yang dia sedia nak masuk. So kat situ betul. dah bagi secara tak langsung dah promote UiTM sendiri. Ni boleh jadi pegawai penerangan UiTM lah Mukri ni. Jangan. in terms of marching band lah. Tapi saya suka idea tu lah. Maksudnya kita panggil early exposure untuk budak-budak sekolah kan. Dia tak tahu nak pergi mana. Kita tak naklah bazirkan diorang punya kelebihan ataupun diorang punya apa. Betul. Sebab macam kita tengok sekarang pun budak-budak UiTM yang main marching band dekat UiTM, kebanyakannya tak ada basic daripada sekolah. So macam tiba-tiba masuk UiTM baru nak main. So dia macam okay, benda tu okay untuk dapat pendedahan baru. Tapi cuba bayangkan kalau UiTM kita dah ada strong player daripada sekolah semua. So competition UiTM tu akan lebih tough and mencabar, baru fight kat situ. Betul. Itulah saya pun macam mengharapkan jugalah seandainya pertandingan percussion UiTM diteruskan, kita bukalah kepada orang luar so that dia punya orang kata apa, dia punya saingan tu sengit sikit lah tu. Betul. So that orang kata apa, benchmark UiTM punya level ni dia boleh naik, maksudnya makin tahun ke tahun dia akan increase lagi dia punya benchmark dia. Mungkin pada awalnya kita buka kepada local team, and then mana tahu satu hari DC UiTM ni boleh pergi international, mana kita tahu kan. Pergi international tu kita kena, mungkin kalau ada next episode dengan orang-orang daripada atasan, mungkin kita boleh tanyakan soalan tu kepada mereka. So jadi producer nanti jangan lupa kita upload producer nanti jangan lupa untuk invite orang-orang daripada atasan, macam contoh daripada pihak UiTM sendiri ataupun daripada PPM, Persatuan Pencaragam Malaysia. Yang mana tengok ni tag rektor korang. Mana tahu kita boleh jadikan benda ni orang kata satu borak-borak kosong tapi boleh jadi satu kenyataan lah, insyaAllah. Betul. Okay, UiTM pun memandang serius juga on behalf of percussion punya competition UiTM kan, sebab macam banyak mengeluarkan bajet untuk competition. Betul. Kita ada buat posting dekat Instagram Voice of Percussion. Kita minta pandangan ataupun pertanyaan daripada followers dekat Instagram. Kita buat so that apa yang diorang nak tahu ataupun apa diorang nak tanya dekat Mukri, saudara Mukri, yang boleh tanyakan dan kita akan tanyakan kat sini. Jadi memandangkan masa pun tak banyak, jadi kita ada beberapa soalan je lah kan. Jadi soalan ni saya nak tanya favorite color guard team Mukri. Dia kata kat sini favorite color guard team Malaysia. Dia tak bagi tahu berapa. Malaysia. Dia tak bagi tahu berapa, tapi saya kata 3 lah. Kita minta dalam Malaysia. Dalam Malaysia ada 3 color guard, 3 favorite color guard team kat dalam Malaysia. Satu, of course, tiga color guard team yang favorite saya lah so satu, of course, Vortex Winter Guard. Okay. So Vortex Winter Guard, sebab dia memang, I think Vortex is one of the team yang memang strong established. Second, kita tak banyak team independent, so kita terpaksa pilih. Tak apa. Yang sekolah state pun kita terima je. Janji dia team color guard. Second is Kolej Sultan Abdul Hamid. Kolej Sultan Abdul Hamid basically previous program diorang yang diorang pergi Indon kot. So I think tu adalah best scholastic program daripada Malaysia yang pernah come out. Alright. Yang ketiga Sekolah Menengah Sultanah Asma. Sekolah Menengah Sultan Asma. So yang pertama kita ada Vortex Winter Guard, yang kedua kita ada Kolej Sultan Abdul Hamid, dan yang ketiga kita ada apa tadi? Sultanah Asma. Sultanah Asma. Soalan seterusnya dia tanya dekat sini,
apakah favorite school marching band Mukri kat Malaysia juga? Maksudnya team marching band yang peringkat sekolah. Victoria Institution. Hai. VI. Nak tanya kenapa tu? Maksudnya dia secara Kenapa? keseluruhan lah, tak semestinya Kalagat, tapi dia keseluruhan. Kenapa menjadikan VI tu sebagai favorite? keseluruhan. Basically saya start tengok VI since 2012 dan saya tengok VI adalah satu team yang konsisten lah untuk keluarkan program, at least setahun tu ada je program yang dia keluarkan, even kadang-kadang tak betul-betul prepared, and then dia punya player dia betul-betul kita cakap ada strong basic lah on behalf of player dia sendiri. And kita nampak program VI ni satu program ataupun marching show band yang level international, dah bukan level-level Malaysia dah, dia dah boleh compete dengan negara-negara luar yang lain. Nice. Alright, seterusnya soalan terakhir daripada Instagram. Andai kata Mukri tak main dekat section CG, section mana yang Mukri akan pilih? Still lah CG juga. Susah ni. Tapi sebab dia cakap dah tak boleh CG kan. Okay. So basically saya akan pilih battery percussion lah. Sebab saya sangat okay, kejap. Kalau anda kata main battery, dekat section mana pula? Main bass ke, snare ke, main tenor? Saya nak main tenor drum. Tenor drum. Saya nak main tenor. Okay, so basically saya pernah waktu co-curricular saya main snare drum. Dekat UiTM. Tapi biasalah, kita passion tu Kalagat kan. So dia macam nak tak nak je. Tapi bila dah lama-lama dalam marching band ni, saya adore dengan player tenor, sebab saya macam benda tu dah lah banyak kan. Lepas tu dia main tak tengok, so macam gempak gila kau main. Saya pernah lah selalu kalau habis band practice ke apa, saya akan minta tenor player macam boleh tak nak carry tenor. So punya benda tu bukan ringan, macam betul, berat tu. Macam mana nak main sambil lari, sambil visual lagi kan. Macam gila, best gila tengok. Sebab saya suka battery. Kalau ada macam solo part tenor ke kan, memang saya macam saya nak tengok dia punya tangan dia, yang orang panggil apa, tangan sotong kan, dalam baju macam tu kan, silang macam tu kan. Saya memang kagum gila tengok budak tenor. Faham. Okay, terima kasih Mukri. So kita tahu tadi kalau Mukri tak main dekat CG, kalau muka dia tak ada kat frontline CG, mungkin dia akan pergi kat battery dan mungkin dia akan main tenor. Alright, thank you Mukri. Jadi sebelum kita akhiri sesi ataupun episod kita pada kali ini, kita minta Mukri untuk berikan last word lah, ataupun harapan Mukri untuk marching band pada masa akan datang. Silakan. Okay. So basically, firstly thank you to Voice of Percussion untuk voice out pada kali ini, dan menjemput saya sebagai guest untuk talk kali ni. Macam tahun lepas ada banyak talk sangat, tapi talk tu saya rasa macam habis talk tu after 1-2 month tu dia dah tak ada apa-apa progress kan. So kita pun macam demotivate balik. So bila ada Voice of Percussion post hari tu dekat IG kan, I was macam excitednya, apa dia orang nak buat kan. Tiba-tiba muka ni yang jadi guest star. Takut gila kan. My advice to all marching band members, saya rasa semua orang sekarang tengah demotivate, tengah macam tak ada semangat on behalf of marching band. Sebab kalau nak praktis pun, praktis seorang ni dia tak feel dengan praktis ada member, even kalau kita praktis betul sekalipun kan. So bila ada on feel dengan team tu, dia punya aura tu lain. And banyak je member-member yang dah macam tak apalah, aku dah tak nak ambil kisah lah pasal marching band ni semua. Macam kita pun macam kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Somehow kita cuba untuk staykan dia on track, tapi kalau dia dah tak nak, kita nak buat macam mana kan. But for me, apa yang keep motivate saya adalah saya percaya yang after this pandemic, dunia marching band ni mungkin akan berbeza, tapi akan come out dengan benda yang betul-betul lagi best dan lagi wow. Sebab kita semua simpan
kita semua simpan, masing-masing simpan nak keluarkan tu, nak keluarkan ni, tapi benda tu tak jadi. And I think after this, kalau kita dah boleh normal macam biasa balik, I think macam band Malaysia boleh memang betul-betul meletup lah. So sebab tu I kita keep motivate everyone lah dalam macam band ni. So I hope that kepada viewers yang tengok ni, tag lah member korang ataupun share lah program ni, voice out ni kepada member-member marching band korang, supaya kita still keep in touch dengan marching band. Especially kalau mungkin kita ada lagi lepas ni ada daripada VP buat program lain ke, kita boleh engage ramai-ramai, insyaAllah. Wah, alright. Itu dia harapan dan kata-kata akhir, dan mungkin kata-kata semangat lah daripada Wukri untuk band members kat luar sana. Jadi teruskan berpancar ragau, orang kata express yourself untuk main instrumen apa yang korang ada. Okay, jangan lupa untuk stay tune untuk episod yang akan datang. Mungkin kita akan ada lagi guest-guest yang lebih menarik. Mungkin kita ada orang kata apa, kita ada judges, kita ada player-player yang mungkin player-player bertaraf international ataupun kita tahu. Tapi kalau nak tahu, kita stay tune dulu untuk video akan datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Wukri. Terima kasih kepada semua viewers yang menonton video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Voice of Percussion. Okay, jangan lupa untuk follow sekali Instagram Wukri, Ahmad Mukri _Zamzam. Cari je, insyaAllah akan jumpa. Tekan butang follow. Alright, jadi kita jumpa lagi di video akan datang. See you all again in the next video. Assalamualaikum dan selamat malam. Kalau malam lah.